Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi dalam video kelima untuk topik keempat, iaitu aplikasi modifikasi tingkah laku dalam pengurusan latihan. Ini bagi subjek pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku SKPM 2093. Okay, jadi kita dah belajar beberapa perkara tentang modifikasi tingkah laku. So kita dah tengok tentang teori pembelajaran, psikologi, kita dah tengok prinsip modifikasi tingkah laku, kita dah tengok teknik untuk modifikasi tingkah laku. Jadi di akhir kuliah ini pula kita akan melihat prinsip modifikasi tingkah laku yang boleh digunakan dalam pengurusan latihan dan menerangkan bagaimana sesuatu pengurusan latihan boleh dilakukan dengan menggunakan 4 langkah prosedur kemahiran tingkah laku. Okey. Seperti yang kita dah belajar dalam video yang lepas, iaitu tentang teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk modifikasi tingkah laku. Ingat ada 4 teknik, iaitu teknik shaping, coaching, rantaian dan juga teknik prosedur kemahiran tingkah laku. Jadi teknik prosedur latihan kemahiran tingkah laku boleh diadaptasi untuk membangunkan satu program latihan bagi memodifikasi tingkah laku manusia. Jadi kalau kita tengok yang asalnya dia adalah prosedur latihan kemahiran tingkah laku ni adalah step by step lah, maksudnya langkah demi langkah, di mana yang pertama dia mencarikan untuk melaksanakan modeling dahulu. Okay, tetapi bila kita adaptasi untuk buat program latihan, kita akan sepatutnya kita perlu buat instruction dululah, iaitu arahan dulu. Diikuti dengan pemodelan, modeling, rehearsal iaitu ulangan, dan akhir sekali beri maklum balas. Jadi prosedur latihan kemahiran tingkah laku merupakan salah satu daripada teknik dalam prinsip modifikasi tingkah laku yang boleh digunakan dalam pengurusan latihan, dan ia mengandungi 4 langkah lah yang kita boleh adaptasi untuk buat program latihan kemahiran tingkah laku bagi memodifikasi tingkah laku manusia. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey, instruction atau arahan merupakan satu cara untuk memberitahu langkah-langkah bertingkah laku yang sepatutnya, dan ia mestilah dimulai dengan langkah yang paling mudah kepada langkah yang paling susah serta berturutan, dan ia juga mestilah melibatkan arahan yang jelas dan biasanya disenaraikan secara bertulis, ditunjukkan dalam demonstrasi atau diberitahu secara lisan. Okey, jadi bila anda nak buat program latihan untuk modifikasi tingkah laku manusia, pastikan dalam program anda ada bagi instruction atau bagi arahan kepada para peserta. Jadi macam mana cara untuk bagi arahan ini adalah kita boleh gunakan kaedah kuliah, kaedah kuliah atau kaedah ceramah, dan masukkan dalam program latihan anda. Contohnya, katalah anda nak buat program tentang motivasi belajar untuk pelajar sekolah menengah, contoh. Jadi pastikan ada kuliah yang diberikan oleh penceramah yang mengajar tentang macam mana cara belajar yang berkesan, dan sebagainya lah. Maksudnya arah dalam kaedah kuliah ini, itu bagi kuliah dalam program latihan tu dengan berdasarkan dengan adaptasi arahan untuk prosedur kemahiran tingkah laku ni. Kita cuba untuk bagi pengetahuan kepada para peserta untuk apa yang mereka perlu buat dalam melalui kandungan latihan yang kita nak sampaikan tu lah. Okey, ni saya bagi contoh lah arahan, macam mana orang tunjukkan arahan lah untuk buat menyampaikan ilmu pengetahuan. Share the goodness with the Cadbury Family Pack. Today, I'm going to show you how to fold a shirt in under 2 seconds. Start by taking a short sleeve shirt and lying it out on its back. Then we need to draw an imaginary line halfway between the top and the bottom of the shirt, roughly here, and another one halfway between the centre line of the shirt and the outside edge, about here. We'll call the point where the lines cross A, the top point B, and the bottom point C. Start by pinching the shirt at point A with your left hand, pick up point B with your right hand, then cross your right hand over to pick up point C. Next, quickly unfold your arms, and finally use the table to fold the shirt back on itself. This method works with any short sleeve top, from t-shirts, polo tops and shirts, and with a bit of practice can be done very quickly.
If you like this video, maybe you'd like to take a look at some of my others by clicking on the links on the right hand side, or take a look at my YouTube channel page. Thanks for watching. Okay, jadi nampaklah video itu tentang dia nak mengajarlah macam mana cara untuk melipat baju t-shirt dengan cara yang paling mudah, paling ringkas dan paling cepat lah. Okay. Jadi arahan itu yang diberikan tu sangat jelas lah, iaitu yang pertama kena buat apa, yang kedua kena buat apa, yang seterusnya kena buat apa. So begitu juga jika anda nak buat program latihan untuk modifikasi tingkah laku, pastikan ada kaedah kuliah, slot kuliah untuk dimasukkan dalam program latihan anda untuk sampaikan pengetahuan kepada para peserta, dan pastikan pengetahuan tersebut ia sesuai dengan kandungan latihan tu, sesuai dengan objektif latihan, dan kalau boleh ada maklumat ataupun pengetahuan yang berbentuk step by step lah. Pertama kena buat apa kan, kedua kena buat apa, okay? Dan walaupun pun maklumat yang nak disampaikan, pengetahuan yang nak disampaikan dalam kandungan latihan tu, pastikan anda bagi arahan lah, maksudnya sampaikan maklumat lah ataupun pengetahuan kepada para peserta. So ini anda boleh buat dengan cara menggabungkan kaedah kuliah dalam program latihan anda. Okey, ini contohlah. Contohnya, yang ni kalau katalah anda nak mengajar satu program latihan tentang langkah-langkah pertolongan cemas. So, jadi anda kena buatlah. Pertama, kena sampaikan maklumat, sampaikan pengetahuan, step by step, langkah demi langkah. Yang pertama kena buat apa, seterusnya kena buat apa, dan akhir sekali kena buat apa. So, itu yang dimasukkan sebagai arahan. Okey, ni contoh lain pula. Katalah anda nak ajar peserta langkah-langkah menghias kek. So, pastikan adalah bagi tahu dia langkah pertama kena buat apa, kedua kena buat apa, dan seterusnya. So, maksudnya masukkan pengetahuan tu dan ajarkan kepada peserta. Yang ini kita boleh buat dengan cara mengajar peserta melalui kaedah kuliah. Okey. Okey, bagaimana pula dengan kandungan latihan yang berbentuk kognitif, iaitu bukan berbentuk kemahiran, tapi bentuk kepada kognitif. Sebenarnya boleh juga kita masih boleh mengajarkan kepada para peserta langkah demi langkah, itu arahan apa yang perlu dibuatlah dalam untuk mencapai objektif latihan tu. Okay, contohnya kita nak buat satu program motivasi belajar. Okay, jadi kita kena bagi tahulah macam mana nak memotivasikan diri sendiri tu. So, contohnya step yang pertama, kenal pasti apa yang anda nak jadi. Lepas tu tetapkan apa matlamat anda, nak jadi apa. Okay, lepas tu buat langkah-langkah tindakan yang sepatutnya, dan seterusnya dapatkan maklum balas sosial daripada orang sekeliling anda lah, macam guru-guru ataupun pensyarah ataupun ibu bapa ataupun rakan-rakan dan sebagainya, dan pastikan semua itu memberi pengaruh yang positif lah terhadap diri anda. Okey, so kita tengok pula kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah modeling, iaitu pemodelan. Kita cuba menunjukkan macam mana cara nak melakukan benda tu dengan betul kepada para peserta. Okey, so modeling adalah merupakan satu cara untuk menunjukkan tingkah laku yang sepatutnya. Ia adalah berdasarkan teori pembelajaran behaviorisme lah. Contohnya dalam latihan kebakaran, latihan motivasi, latihan memasak, latihan memandu, latihan komputer, latihan kecemasan dan sebagainya. Semua ni boleh kita tunjukkan, kita modelkan macam mana nak bertingkah laku yang sepatutnya lah. Okay, biasanya beberapa jenis kaedah latihan seperti demonstrasi, main peranan dan simulasi boleh digunakan dalam pemodelan lah. Okay, contohnya, tadi kalau anda nak buat program motivasi, okay, tak semestinya kemahiran kita boleh tunjukkan. Okay, kadang-kadang dia berbentuk kognitif pun kita boleh tunjukkan pemodelan tu. Okay, contohnya kita nak buat satu program motivasi belajar dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi kita jemputlah orang-orang yang dah berjaya dan yang pernah mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi, okay? Dan sehingga mereka berjaya. So mereka ini boleh jadi model lah, boleh jadi model kepada para peserta. Okay, mereka ni contohnya anda jemput panel penceramah anda untuk program latihan itu, untuk program motivasi pelajar sekolah tu terdiri daripada pelajar yang pernah mendapat keputusan SPM cemerlang ataupun orang-orang yang dah berjaya menjawat jawatan tinggi dalam organisasi, contohnya doktor perubatan, pensyarah, berjawatan profesor di universiti, ataupun jurutera ataupun CEO yang memegang
yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi. So mereka ini akan dijemput untuk bagi ceramah dan mereka sendiri akan bertindak sebagai pemodel lah untuk menunjukkan motivasi belajar tu. Okay. So maksudnya tak semestinya kemahiran sahaja yang boleh tunjukkan melalui pemodelan, melalui demonstrasi, tetapi kandungan bentuk kognitif pun boleh kita zahirkan, tunjukkan melalui pemodelan. Jadi untuk buat program latihan yang berkesan untuk modifikasi tingkah laku tu, gabungkan yang kaedah kuliah tadi untuk bagi arahan dan bagi pengetahuan kepada para peserta dengan kaedah demonstrasi, okay, untuk membuat pemodelan, menunjukkan kepada para peserta apa yang sepatutnya dibuat lah. Okay? Dan ini boleh dibuat dalam menggunakan beberapa kaedah lah, contoh macam demonstrasi, main peranan dan simulasi lah. Okay? Okay, ni contoh macam mana nak buat demonstrasi lah, kaedah demonstrasi. You arrive on the scene. Check the scene for safety. Check the victim for consciousness. Gently tap their shoulder and shout. Are you okay? Are you okay? If no response, call 911 immediately. You, call 911. If the adult is lying on their stomach, turn them over and to their back. They should be lying on a hard, flat surface. Check for breathing and signs of life. Watch their chest for any normal movement. Look for signs of life and breathing for no more than 10 seconds. No breathing or signs of life, begin CPR. Position the heel of one hand on the center of the adult's chest. Place your other hand on top. With your elbows locked and arms straight, lean over the adult's chest and compress the chest 2 inches in depth, 30 times. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 30 compressions, give breaths. Give breaths by tilting the head back, lifting the chin, and pinching the nose. Place your mouth over theirs and give 2 slow, gentle breaths, just enough to make their chest rise. Continue with 30 compressions and 2 breaths. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continue CPR until you see signs of life, another rescuer takes over, or help arrives. Okay, jadi anda boleh nampak kat situ dalam video itu menunjukkan bahawa kaedah pemodelan tu, okay, dia boleh menggabungkanlah teknik ataupun kaedah demonstrasi bersama dengan simulasi. So, tadi awak nampak tadi untuk buat CPR tadi tu dia buat ada main peranan sikit lah jurulatih tadi tu dia ada buat macam lakonan sikit, iaitu dia suruh orang sekeliling untuk telefon 911 lah, okay, iaitu talian kecemasan lah, okay. Dan di samping itu dia juga buat satu simulasi, iaitu menggunakan patung, iaitu bukan keadaan sebenar, bukan orang sebenar, okay. Itu dipanggil simulasi. Dan juga dalam masa yang sama dia menunjukkan demonstrasi, iaitu dia menunjukkan cara-cara membuat CPR yang dengan betul. So ini adalah kaedah pemodelan yang boleh anda gunakan untuk memodifikasi tingkah laku manusia melalui program latihan. So ini adalah langkah yang ketiga lah, iaitu tunjukkan kepada peserta apa yang perlu dibuat lah, okay. Okey, jadi itu adalah contoh kalau buat program latihan melibatkan kemahiran. Okay, bagaimana pula dengan yang tak ada kandungan kemahiran dalam program latihan tu? Mungkin lebih kepada cognitive learning lah, maksudnya ingin menyampaikan pengetahuan. Contohnya ataupun untuk mengubah sikap sahaja. Okay, contohnya latihan motivasi. So latihan motivasi kita boleh juga buat menggunakan simulasi, iaitu macam yang saya terangkan dalam video yang lepas. Okay, apabila kita nak meningkatkan motivasi hidup ataupun motivasi dalam kalangan pelajar, so kita bawa peserta ni semua, kita bawa pergi masuk hutan. So dekat hutan sana mereka kena buat jungle trekking dan sebagainya. So itu akan mewujudkan simulasi motivasi dalam diri mereka lah, okay. So ada juga banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan untuk pemodelan, seperti kaedah demonstrasi, kaedah coaching lah, latihan psikomotor, okay. Yang ni tadi demonstrasi memasak, okay.
kaedah yalah, yang simulasi dan sebagainya lah, main peranan dan sebagainya. Okey, dan step yang ketiga, langkah yang ketiga adalah ulangan. Iaitu dalam program latihan anda semua kena pastikan peserta mengulang apa yang telah diajar lah. So ini kita panggil sebagai rehearsal lah. Iaitu adalah satu cara untuk memastikan tingkah laku sepatutnya dengan cara meminta peserta atau pelatih melakukan sendiri. Ia dilakukan sendiri oleh peserta menggunakan beberapa kaedah yang sesuai lah. Contohnya kita boleh buat kaedah simulasi, kita boleh guna kaedah main peranan, bengkel dan sebagainya. Okey, contohnya okey, contohnya dalam program-program latihan mungkin anda semua pernah tengok lah dalam program-program latihan ada satu slot tu yang dipanggil sebagai LDK, latihan dalam kumpulan. Di mana dalam LDK ini peserta diminta untuk membuat apa yang telah diajar. Contohnya kalau dia diajar untuk dalam program latihan tu lah program latihan tu dia diajar macam mana cara untuk buat jadual supaya belajar dengan betul, ataupun cara untuk belajar smart learning. Jadi mereka ni diminta untuk melakukan semula atau membuat semula apa yang telah diajar lah. Jadi pastikan dalam program latihan anda juga yang untuk mengubah tingkah laku manusia kena ada satu slot tu untuk meminta peserta melakukan apa yang telah diajar. So ini kita panggil sebagai rehearsal atau ulangan. Ni contohlah ni contoh rehearsal untuk tarian lah. Contohnya penyanyi ni, artis ni dia dah dia dah belajar macam mana cara menari. Lepas tu dia buat ulangan lah sebelum dia buat yang sebenar lah. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you cause God can see. Nanti boleh sambung tengok sendiri mereka ni menari lah. Jadi itu adalah ulangan lah. So maksud dia kita cuba nak buat rehearsal, lepas kita ajar peserta apa yang perlu dibuat. So kita suruh mereka mengulang apa yang diajar sebelum sebelum kita bagi penilaian kepada mereka lah. So ini adalah langkah yang ketiga tadi tu, ulangan. Jadi ulangan pun sama, kita boleh guna kaedah main peranan, guna kaedah simulasi. So kaedah-kaedah ini kita boleh gunakan lah supaya peserta tu mengulang apa yang telah diajar. Akhir sekali adalah kaedah maklum balas. So maklum balas merupakan satu cara untuk memastikan tingkah laku yang sepatutnya dengan cara memberi maklum balas terhadap tingkah laku peserta, sama ada memberi komen bagi tingkah laku yang betul, salah atau perlu diperbaiki. Contohnya anda semua ni dah bagi satu program kepada peserta, mereka pun dah buat LDK, dah buat ulangan. Jadi pastikan anda ada satu sesi atau slot untuk bagi maklum balas kepada peserta terhadap pencapaian atau pembelajaran mereka lah. Contohnya kalau mereka tu buat dengan baik ke, macam mana lagi nak dibaiki. Kalau buat salah, macam mana nak betulkan. So itu yang dimaksud sebagai feedback. So pastikan juga dalam slot anda punya program latihan untuk modifikasi tingkah laku tu ada satu slot untuk bagi maklum balas kepada peserta. Jadi itulah 4 perkara yang perlu anda semua masukkan dalam program latihan anda. Untuk modifikasi tingkah laku. So kita tengok contoh pula contoh macam mana nak bagi maklum balas. I wanted to talk to you about a conversation yesterday. I'm not sure if you recall, but when you came to my desk and you made a comment that you didn't feel like I was being supportive or a team player, I felt offended, really, and confused about the situation, because my desire is to help you and be supportive, and I told you I would take care of that task for the client. I need the client's information so that I can take care of that for you, and really I want you to come to me. Jadi itu adalah contohlah untuk bagi maklum balas.
Dan pastikan maklum balas itu betul-betul dapat membina lah. Okay? Jangan bagi maklum balas yang demotivate pula peserta. Okay? Jadi bagi maklum balas yang baik. Jadi itu saja untuk kuliah kita bagi topik yang kelima ini, iaitu aplikasi modifikasi tingkah laku dalam pengurusan latihan. Okay? Kita jumpa dalam video seterusnya.